taubat orang khas itu ialah taubat yang selangkah daripada taubat am tadi. Mula-mula menjadi hamba Allah mesti masuk kepada taubat am tadi. Maksudnya kena bersuluk, kena menyusahkan diri. Bila taubat khas, dia taubat dia cerita lain dah. Cerita dia cerita kelalaian. Jadi dia kata ayyarji'a ba'da husul hadhihi taubah, dia kembali selepas daripada dia menyelesaikan taubat am tadi, minal hasanati ilal ma'arif, daripada kebajikan dia kembali kepada ma'rifah, wa minal ma'arif ila darajat, daripada segala ma'rifah naik kepada darajat, wa minad darajat ilal qurbah, dan daripada pangkat-pangkat kemuliaan orang-orang yang khas kepada qurbah. Qurbah ni maksudnya rapat kepada Allah. Wa minal qurbah ilal ladzat, daripada rapat kepada Allah kepada kelazatan an-nafsaniyah ilal ladzat ar-rauhaniyah, dan juga daripada lazat nafsaniyah, lazat yang bangsa lazat yang bangsa bangsa nafsu, ila lazat yang bangsa rohaniyah, yang bangsa roh, wa huwa tarku ma siwallah, iaitu meninggalkan semua selain daripada Allah, wal uns bihi, dan lemah lembut dengannya, wan nazar ilaihi, dan melihat kepadanya, bi ainil yaqin, dengan mata yakin. Dengan mata yakin ni bukan mata kepala ya, dengan ain basirah, dengan mata hati yang yakin. Itu permainan taubat mereka. Wa haula'il madhkurat, dan bermula sekilas mereka itu yang disebutkan, minal kasbil wujud, daripada perusahaan, daripada usaha wujudi. Wa kasbul wujud dzambun kama qila wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun akhar. Dia kata semua itu yang tersebut itu daripada usaha-usaha yang bangsa wujud, dan usaha wujud ini ialah satu dosa, seperti mana dikatakan wujud engkau itu adalah satu dosa, la yuqasu, tidak dikiaskan bihi, dengannya tiada dapat dikiaskan ataupun tiada dapat dibandingkan dengannya dosa yang lain. Kama qalu hasanatul abrar sayyiatil muqarrabin, seperti mana juga yang telah dikatakan, kejap lagi saya terangkan ya, hasanatul abrar, kebajikan orang-orang yang abrar ialah kejahatan orang-orang muqarrabin, wa sayyiatul muqarrabin hasanatul abrar, dan kejahatan orang-orang muqarrabin itu adalah kebajikan orang-orang abrar. Maksudnya orang abrar ni bawah lagi. Orang abrar ni bawah lagi, muqarrabin ke atas. Baik, dia kata dekat sini, segala taubat tadi tu, apabila taubat tu taubat tu bangsa wujudi, taubat tu bangsa kita usaha. Bila kita usaha, bila kita usaha, kita akan memandang aku yang telah memperbaiki diri aku yang telah bangun malam, aku yang telah mengajar, aku yang telah belajar, aku yang telah berusaha untuk berpuasa, aku yang telah banyak berpuasa, aku yang telah itu, aku yang telah ini. Jadi perkataan aku itu adalah ananiyah. Ananiyah ni setengah daripada perkara-perkara yang terbangsa kepada ujub, riya, sum'ah dan hijab. Ini nanti akan termasuk kalau perempuan kalau perempuan khatam kitab ni besok, ataupun perkara ini ada disebut di dalam Durrun Nafis. Dia ada ajar kita macam mana nak melihat, seperti mana yang dilihat oleh orang-orang aulia as-salihin, orang-orang wali-wali, macam mana mereka melihat akan amalan mereka, macam mana mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diajar secara gambaran lah, diajar secara gambaran, sebab mendapatkan makrifah ataupun mendapatkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu tak dapat melainkan dengan as-sa'yul qawi. Maksudnya macam disebut tadi tu, perjalanan yang bersungguh-sungguh dan perjalanan yang sangat kuat. Jadi seseorang tu mesti berjalan dengan tarekat dia, dengan zikir dia, dengan yang pertama sekali dengan taubat, kemudian dengan guru. Dia mesti ada talqin daripada guru, mesti ada guru mursyid yang dia mendapat talqin daripada guru tu, dan guru tu mesti cukup syarat seorang syekh. Jadi bila dia dah dapat talqin tu, dah menjadi seorang murid bagi guru tadi tu, kemudian dia berjalan, dan dia berjalan dengan amalan, dia mesti menghadapi kesusahan daripada mujahadah dulu. Lepas daripada kesusahan yang didapat daripada mujahadah, dan dia akan direzekikan dengan tetap amalan. Tetap amalan dekat sini belum lagi maksud istiqamah, walaupun yang kita sebut sebagai tetap, tapi dia belum istiqamah yang disebut yang belum istiqamah yang dikendaki oleh ilmu tasawuf. Sampailah selepas dia tetap dalam amalan, sampailah dia tu menerima balak. Lepas dia menerima balak, barulah boleh dikatakan sama ada dia istiqamah ataupun tidak. Sebab ketika dia menerima balak, dekat situ dapat diketahui, dia sendiri dapat mengetahui sama ada dia
akan merosakkan syariat dia ke ataupun dia akan merosakkan tarekat dia. Dia akan tinggalkan syariat dia ke ataupun dia akan tinggalkan tarekat dia. Jadi sedangkan kedua-dua tadi tu tidak boleh ditinggalkan dan dia mesti lalu dengan beban-beban ataupun balak-balak yang mengena atas diri dia tadi. Jadi selepas daripada itu barulah dia tu dapat istiqamah, yang dinamakan istiqamah. Selepas daripada itulah barulah yang dia dapat tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat. Barulah dia dapat kepada situ. Jadi sebelum sampai kepada 4 tauhid ni tadi, seseorang tu akan nampak aku yang berusaha, aku yang buat baik. Jadi sebab tu dikata dekat sini dikata al-kasbul wujud, perusahaan kita di alam wujud ni ialah dosa. Sebab kita rasa aku. Padahal wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menjadikan kau dan Allah yang menjadikan apa yang kamu buat. Berarti kita kena nampak kalau Allah tak rezekikan memang tak jadi. Kalau Allah tak menjadikan aku orang Islam, mesti aku jadi kafir. Kalau Allah tak jadikan aku ni terhindar daripada arak, mesti aku kaki tunggang arak. Kalau Allah tak jadikan aku kalau Allah tidak mentakdirkan, Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang taat, nescaya aku jadi orang maksiat. Jadi dekat situ kita nampak takut dan dekat situlah nampaknya kita kehambaan. Ini peringkat ini. Cuma nak kena faham, kita I'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, kita ada rahsia ikhtiar dan usaha dan ikhtiar, itu cerita lain. Ni sekarang ni cerita tasawuf. Jadi cara pandang dia seperti itu. Jadi barulah orang itu masuk kepada yang dinamakan muqarrabin. Sebab orang abrar, orang yang banyak membuat kebajikan. Orang muqarrabin, orang yang memandang semua kepada ketuhanan dan kepada tauhid. Itu dia cerita dia. Sebab itulah disebut dekat sini hasanatul abrar, kebajikan orang-orang abrar adalah sayyiatul muqarrabin. Maksiat orang-orang muqarrabin. Orang-orang muqarrabin, apa yang dibuat ketaatan, amal soleh orang-orang abrar, di sisi orang muqarrabin masih maksiat. Kejahatan orang muqarrabin punya maksiat dianggap amal soleh di sisi orang abrar. Sebab orang abrar dia duduk di bawah lagi. Dia tidak nampak, di kasyaf tak terbuka lagi. Tauhid kepada Allah belum bulat, belum sempurna. Macam tu maksudnya. Walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfir. Maka oleh kerana demikian itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kulli yaumin 100 marrah, pada setiap hari 100 kali. Kama qala Allah tabaraka wa taala wastaghfir li dzambika. Seperti mana firman Allah Taala, hendaklah kau beristighfar bagi dosa-dosa kau. Ai li dzambil wujudik, iaitu dosa apabila engkau memanjang wujud kau. Wa hadha huwal inabah, dan ini dinamakan sebagai inabah. Fa innal inabah ar-ruju' an kulli ma siwa Allah ilaihi wad dukhul fi salmil qurbah fil akhirah. Wad dukhul fi salmil qurbah fil akhirah wan nazar ila wajhi Allah ta'ala kama qala Allah tabaraka wa ta'ala inna lillahi ta'ala ibadan abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahta al-'arsh. Baik. Dikata dekat sini sebab beristighfar daripada memandang wujud diri sendiri. Wa hadha huwal inabah, maka ini yang dinamakan sebagai inabah. Kalau taubat ni kita bertaubat daripada dosa. Tapi kalau inabah, kita bertaubat daripada kelalaian. Apa yang kita teringat selain daripada Allah, kita bertaubat. Jadi nama taubat daripada kelalaian tu ialah inabah. Jadi dan inabah itu wad-dukhul ila salmil qurbah, dan dia masuk kepada alam penyerahan hampir kepada Allah fil akhirah. Wa nazar ila wajhillahi ta'ala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam hadis Nabi menyebutkan tentang hamba-hamba yang menyerahkan diri kepada Allah ni. Inna lillahi ta'ala ibadan, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa hamba. Abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal arash. Hati-hati mereka itu di dunia, abdanuhum fid dunya, badan-badan mereka itu di dunia, wa qulubuhum tahtal arash, dan hati-hati mereka itu di bawah arash.